Tawaduk ni merendah diri. Tu orang panggil tawaduk. Apa merendah diri? Berasa diri ni lekeh, diri ni hina, diri ni tak ada apa. Kalau Tuhan tak gerak, kita tak gerak. Padahallah Tuhan berkata khuliqal insanu dha'ifa, dijadi akan manusia tu lemah. Lemah manusia ni. Dia duk kata kat orang lain lah lemah-lemah tu. Kita pun lemah dah. Kita pun lemah dah. Kot tu. Jadi berasa kata diri ni lekeh. Tak ada apa. Habis tu orang panggil tawaduk. Bahasa diri hina. Bukan menghina diri. Menghina diri tak boleh pula. Masuk fasal yang baru pada kata faslun, dan atas engkau dengan melazimkan bersih zahir dan batin, maka bahawasa mereka yang sempurna bersihnya, jadilah ia ruhnya dan hatinya malaikat. Jadi kita masuk fasal yang baru. Di fasal ni tak banyak lah. Faslun, dan atas engkau. Atas tu ala lil wujub, dengan makna wajib atas engkau. Wajib atas engkau dengan melazimkan. Melazimkan maksudnya membiasakan. Membiasakan bersih zahir. Zahir dengan mana anggota zahir. Dan batin. Batin hati. Jadi wajib atas kita ni, wajib kita membersihkan ataupun membiasakan dengan membersihkan zahir dan juga batin. Cuma syarat nak suci batin mesti suci zahir. Kalau zahir tak suci, maka batin pun dia akan ikut tak suci juga. Batin ni hatilah. Jadi anggota zahir mesti kena suci. Suci ni suci daripada maksiat. Barulah hati itu dia akan bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Maka anggota zahir yang mesti kita kena jaga, yang ulama tasawuf ni duk peringat sangat ni 7 anggota lah. 7 anggota. Yang mana 7 anggota ni lah punca bagi bersihnya hati dan kotornya hati. Kalau kita guna pada benda tak elok, dia jadi punca bagi kotor hati lah. Kalau kita guna kepada benda yang elok, maka dia jadi punca kepada elok ataupun bersihnya hati. Jadi anggota yang 7 tu saat ni kita tengok ada ke tak. Tengok lagi ke depan lagi. Tak ada pun belakang-belakang boleh jadi ada. Tapi belakang tu takut tak dah sampai. Saya lambat lagi. Cuma nak abang kata hak ni kita kena pastikan bersih kita punya zahir dan juga batin. Jelas di dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya sama ni pendengar, basar pelihat, fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap ataupun kesemua itulah. Semua tu adalah daripadanya akan disoal. Semua tu disoal. Maksudnya dipertanggungjawabkan. Jadi hati, anggota zahir, hak ni semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
Sebab apa? Sebab semua tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, hamba ni. Maka apabila kita tahu kata hak tu nikmat, nikmat ni memang akan disoal, akan dipertanggungjawabkan. Nah, sebab tu dalam surah tu, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, tu ayatlah sekali tu, thumma la tus'alun. Nah, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kemudian akan ditanya, pasti akan ditanya, mesti akan ditanya. Nah, pada hari itulah, hari kiamat tu, nah, daripada segala nikmat, maka Tuhan akan tanya. Maka kalau kita jaga elok-elok nikmat kita, kita berhala kepada ketaatan terhadap Allah, nah, kita guna elok-elok lah, maka bermakna kita ni orang yang mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalaulah sebaliknya, kita guna semua tu untuk maksiat, maka orang yang macam ni dikira orang yang tak syukur kepada Allah Ta'ala. Habis. Jadi tengok dia kata apa? Dan atas engkau, wajib atas engkau dengan melazimkan, membiasakan bersih zahir dan batin. Maka bahawasa mereka yang sempurna bersihnya, zahir dan batin tu, nah, mereka yang sempurna bersihnya zahir dan batin tu, jadilah ia rohnya roh mereka dan hatinya hati mereka tu malaikat. Jadilah ia apa? Ia badal pada kata ia tu. Jadi ia tu maksudnya jadilah rohnya. Gitu. Dia ada tafsir ia tu, depan tu roh tu tafsir bagi ia. Jadilah ia, jadilah rohnya roh mereka tu dan hati. Dan ni orang panggil ataf tafsir. Roh kat sini maksud dia apa dia? Roh kat sini maksud dia hati. Jadi hati mereka ni, hati mereka tu, orang yang sempurna bersih tu, jadi apa? Jadi malaikat yang rohani. Nah, jadi malaikat yang rohani. Maksud dia perangai mereka tu, dia akan jadi seperti mana perangai malaikat. Ni orang yang sempurna bersih zahir dan juga batin. Nah, perangai dia tu semacam dengan perangai malaikat. Semacam tu pada pihak apa? Pada pihak tak berasa dipaksa dah pada ibadah. Gitu. Nak buat ibadah tu bukan tak berasa kata kena paksa dah. Tengok malaikat, Tuhan suruh rokok. Tuhan suruh sujud. Dia tak ada rasa kata hak tu beban ke untuk mereka, tak ada rasa. Nah, jadi mereka pula tak buat maksiat lah. Nah, tak derhaka langsung, patuh sungguh-sungguh, maksum lah puak-puak malaikat ni. Nah, tu yang dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Nah, mereka ni tak derhaka langsung. Tak derhaka langsung akan Allah Ta'ala tu, akan barang yang menyuruh Allah akan mereka itu. Benda yang Tuhan suruh, mereka tak derhaka. Gitu. Kita duk berasa berat lagi nak buat ibadah ni, tu bersih kita tu kurang sempurna lagi. Bukan kita lah, saya. Saya. Duduk depan ni boleh jadi ringan belaka dah. Tak berasa dipaksa dah. Tapi nak duk rasa berat, nak rasa malas, rasa segan. Jadi hak tu sebab apa? Sebab rohani kita ataupun roh kita, hati kita tu
tak elok, tak bersih. Dan adalah badannya ni, padahal adalah badannya, badan mereka tu, dan rupanya rupa mereka tu manusia yang jismani sekalipun. Ni orang panggil ghayah. Ghayah pada kata jadi tu. Sampai tahap mana? Sampai tahap mana yang kata jadi ruh dia tu seperti malaikat tu. Nah, dan adalah badannya, badan mereka, dan rupanya mereka tu manusia yang jismani sekalipun. Nah, manusia yang bangsa jisim. Luaran ni ada tubuh badan macam manusia, walaupun rupa manusia, tapi sebenarnya hati dia malaikat. Nah, hati dia semacam dengan malaikat. Memang susah. Nah, tasawuf ni dengar tu mudah faham, tapi beramal tu susah. Nah, susah sikit. Tapi kok mana pun kita kena berjalan juga sikit. Jadi tu hati dia ada ceritalah. Nah, kita nak kena bersih hati tu, bersih anggota tu kok mana. Dan sungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kata apa? Buniyad dinu 'alan nadhafati. Buniyad dinu 'alan nadhafati. Arti sabda Nabi itu, dibina akan agama itu. Dibina ni ditegakkan agama pada diri seseorang. Kot tu. Ditegakkan agama pada diri seseorang tu. Nak jadi seseorang tu orang yang taat pada agama, taat pada hukum hakam. Dibina tu atas bersih zahir dan batin. Dengan makna kalau orang tu tak menjaga kebersihan zahir dan batin, maka tak terbinalah agama dalam diri dia. Bila tak terbina agama dalam diri dia, sebab tu ada waktu dia langgar. Teruk lagi istiqamah dalam langgar syarak ni. Istiqamah dalam langgar syarak tu paling teruk. Jadi yang boleh tertegaknya agama seseorang tu dengan dia ni bersih zahir dan batin. Maka ketika tu tertegaklah agama pada diri dia. Tengok. Tu kata bila orang ni dalil kata orang ni bila dia bersih sungguh zahir batin, hati dia tu macam malaikat. Tak berasa dah dipaksa. Bahkan semayang dia tu kadang-kadang jadi ubat pula. Rindu dia kepada Tuhan macam-macam lah. Semayang dia tu bukannya satu keberatan lah. Kalau kita ni masih lagi duk tengok kata hak tu hukum taklif. Hukum taklif ni benda berat lah, tekan atas mukallaf. Jadi benda tu berat atas kita. Kita duk nampak kot tu lagi lah. Tu kita pasal bersih tu tak sempurna. Tapi orang yang macam ni tak. Dia nampak semayang ni lah hubungan dia dengan Tuhan. Bahkan tu yang sebab tu kalau kita baca kitab Muniyatul Musalli awal-awal tengok sembahyang orang yang asyikin, orang yang asyik dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan. Dan lain lah. Tu kitab Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli itu patut kena mengaji lah. Susah sikit. Dia punya bahasa je susah sikit. Habis kalau tak boleh Muniyatul Musalli, dia ada pati dia. Pati Muniyatul Musalli itu mudah sikit. Itu mudah sikit. Tapi lebih kurang itulah nak bincang kata apa yang ada di dalam Muniyatul Musalli. Kat situ kita boleh tengoklah bezanya kita ni dengan orang-orang yang hampir dengan Tuhan. Baru kita rasa memanglah. Saya ni lah baca musalli tu dekat kampung, habis khatam tu tak baca dah lagi. Baca dah. Duk rasa macam tak padan lah. Tak kena dengan sah kita. Semua kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Tak sampai tahap depa. Cuma boleh itulah ambil semangat depa. Pasal apa depa boleh sampai tahap ni, semayang depa ni macam mana ni, khusyuk boleh sampai tahap ni.
Tak rasa dah dunia ni macam mana boleh sampai ni. Ambil semangat depa lah. Kok tu lah. Habis. Lagi dia kata lagi, dan sabdanya Nabi alaihi salatu wassalamu, innallaha latifun yuhibbun nadhafata. Innallaha nadhifun, bukan latifun. Latif hak tu halus, yang maha halus. Nak kat sini nadhifun, bukan ta tu dha tu. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafata. Artinya bahawa Allah Ta'ala bersih. Allah Ta'ala ni bersih, ni maha bersih. Bersih kat sini maksud dia, bersih ni maksud dia bersih daripada segala sifat kekurangan. Betul. Tu maksud Tuhan ni nazif. Allah yang maha bersih, dengan makna bersih daripada segala kekurangan. Tak ada sikit hapuk pun kekurangan ni dekat Allah Ta'ala. Sikit pun tak ada. Kat tu. Kasih ia Allah akan bersih. Allah ni kasih, suka pula akan bersih. Dia bersih dah, lepas tu dia suka pula bersih. Bersih nombor 2 ni, nazafah kat sini bersih apa? Bersih zahir dan batin. Kat tu. Jadi Allah ni dia suka pula kepada bersih zahir dan batin. Zahir bersih, batin pun bersih. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, dan hasil. Dan hasil ni terjadi, terlaksana. Tu orang panggil hasil tu. Terjadi, terlaksana bersih pada batin. Nak jadi bersih pada batin tu dengan dibersih akan diri daripada yang keji. Dengan dibersih akan diri daripada yang keji. Diri kat sini, diri dengan mana hati. Kat tu. Hak tu kena jaga tu. Bukan diri luar ni. Bukan diri kita hak belah luar, tangan, kaki apa, tak. Diri kat sini maksud dia hati. Jadi terjadi, terlaksana bersih pada batin ni, pada hati ni, dengan dibersih akan diri ni, akan hati daripada yang keji. Yang keji mana? Perangai. Yang keji perangai maksudnya perangai yang keji-keji. Itu sifat yang keji-keji. Perangai hak tak elok. Jadi kalau kita boleh bersih sifat yang tak elok daripada hati kita, maka ketika tu batin kita akan bersih. Hati kita ni akan bersih. Misal yang kata perangai yang keji itu macam mana? Seperti takabur. Takabur ni membesarkan diri. Saya ikut tu lah. Apa membesarkan diri? Dia pandang kata orang lain ni hina. Betul. Dia pandang kata orang hina, orang lekeh, dia saja yang hebat. Orang lain semua hina daripada dia. Orang ni lekeh daripada dia. Maka hak ni orang panggil takabur. Dosa ni. Hak ni kena jagalah. Jadi di antara tanda orang yang takabur ni, dia susah dengar nasihat. Nak dengar nasihat mana dia sempoi, dia yang kemas. Orang lain hina, orang ni lekeh. Dia nak dengar lagu mana? Kalau dia berasa kata dia lekeh, orang lain hebat, tak apa. Hak tu dia bolehlah dengar. Ni cerita dia yang hebat. Orang lain tu cerai belakang. Macam itulah. Orang lain ni semua duduk bawah pada dia lah. Tak boleh fight dengan dia lah. Tak boleh lawan dengan dia. Maka hak ni orang panggil takabur. Takabur ni Nabi sebut apa Tuhan dalam satu hadis Qudsi itu, Tuhan kata rida dia.
Nah, takabur ni rida dia. Pakaian dia lah. Hak besarkan diri ni, hak ni tertentu untuk Tuhan ya. Yang kita pula duk tak duk nak pi ambil sifat Tuhan, hak tu buat apa? Jadi jadi kena salah satu daripada sifat ataupun perangai yang tak elok ni takabur. Nah, sombong. Nah, ataupun kita kata sombong lah, bahasa kita kata sombong. Sombong ataupun kita kata membesarkan diri. Cuma takabur ni dia makan dua belah. Nah, takabur ni dia makan dua belah ke mana? Dia belah dunia pun haram takabur, belah akhirat pun haram takabur. Gitu. Bak dunia pun tak boleh takabur. Dok rasa dia hebat, dia punya gelang dia tu. Nah, gelang dia tu. Kemalah dia nampak orang ni tak ada gelang mah macam dia. Dia lekek cerai nak. Mai merasa hati dia cak ayam ni gelang mah barang tak ada. Nah, hati. Jadi nak abang kata apa? Dia merasa hebat lagi belah dunia tu. Hak tu bukan belah akhirat. Nah, belah dunia tu. Hak tu pun haram. Haram. Tu takabur. Dia tak tertentu dengan akhirat. Kalau hak akhirat macam enggak? Pak ni kan ngaji pun bodoh. Dalam hati tu bodoh dia aku alim. Nah, tu pasal aku ngaji. Nah, ni takabur. Nah, dia merasa dia hebat, orang lain lekeh. Tak boleh. Nah, mengaji ni patutnya makin tawaduk, bukan makin takabur. Cuma gitulah, tu yang kata sifat ilmu ni ikut dia punya huruf. Ain lam mim. Nah, ain ni kan tenganga. Mula mengaji memang tenganga. Hak ni tak tahu, hak ni tak tahu, hak ni tak tahu, dia tenganga. Baru mula dengar. Dah mengaji lama sikit, dia selalu dia apa? Dia tinggi selalu macam lam lah. Ain apa? Ain mim apa? Ain lam lah. Nah, lam lah. Dan dah rasa tinggi selalu. Orang lain semua cerai, kira nak pitih orang selalu. Tu mengaji tak habis lagi tu. Tapi bila mengaji lama lagi, dia jadi mim. Jadi mim. Barulah dia nak merendah diri. Nampak? Jadi takabur yang pun sunat. Cak ayam nah. Rogi dia main yang sunat lah. Rogi. Habis gitu pahala. Lagi dia kata lagi dan riak. Riak ni asal dia memperlihat. Maksud riak kan apa dah? Menunjuk-nunjuk amalan tu, amalan akhirat tu, ibadah tu kepada orang. Maksud dia buat amal ibadah tu qasad dia nak menunjuk kepada orang. Nak orang puji dia. Nak orang angkat dia. Tu orang panggil riak tu. Qasad dia tu. Jadi riak ni dia makan sebelah ya, dia belah akhirat aja. Kalau belah dunia tak haram. Riak dunia tak haram. Riak dunia, dia beli kereta baru Mustang. Kemah lah. Kampung Surau mana ada dia seorang lah. Ronda bercabu kot jalan ni. Pima lah. Pasal nak tunjuk kata dia naik Mustang nak tunjuk ke orang. Menunjuk ke tu haram ke? Tak haram apa. Tak ada masalah apa. Ulang pergi habis minyak pun tak ada masalah apa. Sebab tu bab dunia. Hak tak boleh akhirat. Semayang sunat dia qasad ni nak menunjuk ke orang. Nak tunjuk kata kat pak mentua ni, kata dia ni memang rajin sungguh bab mayang sunat ni, tak ada orang lain boleh lawan lah. Dia main takabur pula. Tapi dia nak apa, nak kata dia tunjuk kata dia rajin lah. Dia pun semayang sunat. 4 rakaat mayang malam. Pening terus. Nak rajin macam pasal subuh 4 lah. Terkacau. Ni orang panggil riak. Ada seorang tu dalam Facebook. Apa dalam Facebook ni, ustazah lah, ustazah. Dia buat contoh riak macam mana. Dia kata mak-mak ni lah,
Nah, orang perempuan ni betul lah dia rajin mangkit sapu awal. Anak-anak perempuan tak mangkit tengok. Yang mak mangkit sapu lah. Lepas tu dah sapu, anak lagi pukul 10 pagi orang mangkit. Lebih kurang gitulah. Dia kata, hang ni kalau tak ada mak ni, kalau mak mati ni perasan, jadi mana rumah ni? Lepas tu Ustazah kata, cakap macam tu apa dia? Riak. Jadi tak kena riak lagi pun. Tak kena riak. Nak kata Ustazah pun tak kena riak lagi. Ustazah kena mengaji lagi kitab tasawuf ni. Nak bagi reti sungguh-sungguh riak ni apa dia? Riak ni dia berkait dengan ibadah. Adapun hak tu mak marah, mak beletak. Lepas tu ungkit. Ungkit kata dia buat tak apa. Mak nak ungkit kat anak apa masalah dia? Hak boleh ungkit Tuhan boleh ungkit dekat hamba dia. Ayah boleh ungkit dekat anak dia. Anak-anak tak ada masalah apa. Pak nak ungkit kat anak. Tiba-tiba dia pergi lencong pikut riak. Lencong pikut riak. Ni tak kena lah. Tak kena. Tapi netizen ni Allah mudahnya faham riak. Mudah. Hang tu bodoh. Nampak. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi dan hasad. Dan hasad. Hasad ni apa? Hasad ni dengki. Dengki. Dengki ni hak ni pun masuk dalam kata perangai yang dikeji oleh syarak juga. Sifat yang tak elok duduk dalam hati juga. Dia berkait dengan hati lah. Ni semua sifat hati belakang ni. Dia bukan sifat luar. Bukan takabur tu dia duduk berjalan tengok langit ya. Cuma nampak macam ada ciri kot. Hak tu aja. Tapi nak kata hati betul takabur, wallahualam lah. Ni semua sifat hati ni. Dia bukan sifat luar. Orang semayang sunat riak kan? Tak boleh kata begitu. Kadang dia semayang memang lillah tu. Bukannya semayang kerana nak tunjuk itu. Dia pun tahu nak tunjuk apa kat kita. Kita bukan boleh bagi manfaat apa pun. Kawan bukan tak ngaji. Cuma dia tahu kalau dia balik semayang sunat kat rumah, lagi kawan panggil kat teacher tu, pakai harus terus lah. Hak sunat jadi harus hukum dia. Harus terus. Harus pakai tak buat terus lah. Ya tak? Jadi dia pun semayang siap-siap kat surau, semayang siap-siap kat masjid. Lepas tu kata, dia ni mayang depan orang ni, mayang sunat ni. Mayang sunat depan orang ni riak ni. Tak kenalah riak ni benda duduk dalam hati. Nampak? Bagi reti elok. Ada orang geng-geng hakikat lah. Dia tengok ni dai hitam ni. Riak ni. Dai hitam. Kalau dai bersih tak apa? Tak ada riak. Dai hitam riak, pakai saban riak, pakai jubah riak. Kacau dah hang ni. Pakai tak ada pakai apa lah, telanjang terus baru tak riak. Habis hang tu. Dan hasad ni pun penyakit hati, dengki. Apa hasad? Hasad ni cita-cita nak menghilangkan nikmat orang lain. Tu orang panggil hasad. Hati dia mai cita-cita ni nak menghilangkan nikmat orang. Jadi bila hati dia ni ada cita-cita macam tu, maka ketika tu adalah hasad pada orang ni. Waktu tu juga pahala dia nak dibakar seperti mana api bakar kayu. Jadi abu habis. Dia tak ada hantar santau apa lagi kat kawan tu. Dia memang duk marah dah kat kawan tu. Pasal buka kedai depan kedai dia. Jual nasi lemak macam kan dia. Dia memang tak puas hati lah. Tapi tak pilah tanam apa lagi pun. Tak baik. Cuma hati dia ni mai cita-cita tahu apa? Nak mai cita-cita kalau lah jahanam dia punya bisnes ni. Kalau mampu buang kawan ni. Kalau lah nasi dia tu basi ke apa, dia cita-cita nak menghilangkan nikmat kawan tu. Nak menghilang nikmat yang ada kat kawan tu. Ada cita-cita macam tu, tak dah buat apa lagi, pahala jadi abu lah. Pahala jadi abu dah.
Habislah kita semayang sunat pulun, sebelum nak masak nasi lemak tu dah makin awal masak nasi lemak, buat tahajud pula. Tahajud tu habis gitu lah pahala. Dah habis. Kalau ada dengki cerah habis. Faham tak? Tu yang Nabi kata apa, dengki ni lah seperti mana api bakar dia punya kayu. Nah, maksud dia akan makan kita punya pahala tu habis jadi apa? Amalan ada tapi pahala tak ada. Nah, tu letih tu kena jaga tu. Tu kata bak hati ni kena bagi bersih sungguh. Jangan ada cita-cita nak bagi hilang nikmat kat orang lain. Pasal apa yang jadi dosa sampai tahap tu? Nah, sebab dia ni dikira tak setuju dengan apa yang Tuhan bagi kat kawan tu. Kawan hak dapat nikmat lebih tu bukan dia yang tentukan, Tuhan tentu sejak azali lagi dah. Dia memang dapat nikmat lebih pada kita. Bila dah Tuhan tentu, kita tak nak tak setuju dengan siapa ni. Nak tak setuju dengan dia kan, nak tak setuju dengan Tuhan hak tentu tu. Hak tu yang bahaya. Nah, sebab tu tak boleh dengki. Nah, tak boleh dengki. Jadi kita ingatlah nikmat kita ni, nah rezeki kita ke Tuhan dah tetap dah. Kalau banyak-banyaklah. Nak menega pi sebelah pun kalau Tuhan tetap banyak tu. Kalau menega seorang-seorang tengah bendang pun, kalau dah Tuhan tetap tak ada juga, sama je. Sama je. Tapi nak bagi rasa hak tu yang susah tu. Dia main duk kacau kat setan, dia main duk muih juga. Nak bagi dengki juga tu. Habis yang tu. Dan kasih dan gemar akan dunia ni pun sifat hati. Gemar akan dunia. Dan atas dekat dunia, dan segala saudaranya dunia. Dan saudaranya dunia. Adik-beradik dunia. Dunia ni mana? Pangkat. Pangkat masuklah kedudukan apa semua tu. Hak tu masuk dalam kata dunia. Gemar kepada pangkat. Gemar kepada harta. Ni harta dunia. Ni kasih kepada dunia lah. Dia gemar kepada harta dunia. Lagi ni semua punca nak pecah apa semua ni pasal hati tu ada dunia. Hati tu ada gemar pada dunia. Tu yang duk berkelai adik-beradik tu. Ki harta. Pasal apa yang boleh berkelai ki harta ni? Pasal hati tu ada kasih kepada dunia. Ni banyaklah ni. Nanti mungkin dia ada cerita ke depan ni bab hubud dunia apa semua ni. Nanti kita tengoklah ke depan ni. Ni dia sebut dulu sepintas lalu. Lepas tu cara kita nak laksanakan bersih tu, mula kita kena buang dulu perangai tu. Lepas tu dan menghiasi akan diri dengan mana hati itulah. Menghiasi tu dengan makarimil akhlak. Makarimil akhlak maksud dia akhlak ataupun perangai-perangai yang mulia. Tu makarimil akhlak. Jadi kita buang dulu perangai hak keji, lepas tu kita buat masuk perangai hak mulia. Itu. Tengok cara dia susun. Habib Abdullah Al-Haddad dia susun mana? Mula bersih dulu. Lepas tu barulah hias. Ni kaedah ulama tasawuf dia letak kata apa? At-tahalli muqaddamun 'ala at-takhalli. Membersih tu didahulukan di atas menghias. Mula cuci dulu, lepas tu barulah hias. Tengok kita kalau zikir subhanallah dulu, bukan alhamdulillah lagi. Subhanallah dulu, maha suci Allah, maha suci Allah. Suci dulu, lepas tu baru alhamdulillah, alhamdulillah, baru hias. Nampak? Tu kaedahnya tu lah. Waktu dalam Quran pun Tuhan kata fasabbih bihamdi. Tengok, fasabbih bihamdi, hendak bertasbih, suci dulu. Lepas tu barulah bersepakai dengan puji. Baru letak puji, barulah kita hias.
Cuci dulu, buang dulu hak tak elok tu, barulah buh hak elok tu dalam hati. Kita nak masuk rumah baru, cuci dulu lantai-lantai apa semua dulu, tingkap apa semua cuci dulu, baru pasang tirai. Ni dia masuk rumah tu dah siap lama dah. Masuk haram tak cuci, dia pasang tirai dulu. Pasang tirai, buh sofa, buh TV apa semua. Lah kali baru duk kalut mak apa semua. Tak kena kaedah. Tak kena cara. Dia kena cuci dulu baru hias. Faham tak? Kat tu. Sebab tu tengok kat sini mula dia kata kena bersih dulu, buang-buang dulu. Lepas tu menghiasi akan diri, akan hati tu dengan makarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Makarimil akhlak tu macam mana? Seperti tawadhu'. Tawadhu' ni merendah diri. Tu orang panggil tawadhu'. Apa merendah diri? Berasa diri ni lekeh, diri ni hina, diri ni tak ada apa. Kalau Tuhan tak gerak, kita tak gerak. Padahallah Tuhan berkata khuliqal insanu dha'ifa. Dijadi akan manusia tu lemah. Lemah manusia ni. Dia duk kata kat orang lain lah lemah tu. Kita pun lemah dah. Kita pun lemah dah. Kot tu. Jadi berasa kata diri ni lekeh. Tak ada apa. Habis tu orang panggil tawadhu'. Bahasa diri hina. Bukan menghina diri. Menghina diri tak boleh pula. Menghina diri, dia kasut pegang kat tangan, lepas tu duduk jalan kaki lantai store, tak pakai kasut. Hak tu menghina diri. Seluar pendek sebelah, baju cari ni. Hak tu menghina diri, bukan berasa diri hina. Hak ni berasa diri hina. Diri ni lekeh. Kita nak sombong buat-buat. Mai daripada ayat mani macam itulah hak Sayyidina Ali kata. Lepas tu heret tung tai. Pi mana pun heret tung tai tu tai penuh dalam perut. Mati masuk dalam lubang pula, jadi makanan ulat pula lah. Ni tak ada apa. Tak ada apa. Nak tu hebat ke mana? Habis dan hayak malu dan ikhlas. Ikhlas bersih hati. Hak ni lawan bagi riak. Dan murah. Murah ni maksudnya pemurah. Hati tu rasa pemurah. Dan segala saudaranya, saudara yang tersebut. Dia tak abang semua ni. Banyak lagi sifat-sifat yang terpuji. Sabar, zuhud, ada lagi. Tapi dia tak ceritalah kat sini. Nanti dia ada tempat dia. Cuma kat sini nak abang kata cara kita nak membersihkan hati dengan kita buang sifat-sifat tak elok. Lepas tu kita hiaslah diri kita ni dengan sifat-sifat yang terpuji itu. Juga senanglah nak buang ni, kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh lawan dengan nafsu kita. Kalau tak ada mujahadah pakai tak boleh lah. Tak boleh buang lah sampai bila. Tengok apa tu Abu Zaid dalam kitab Bustanul Arifin. Dia mujahadah sampai berapa belas tahun, lawan diri dia, tak mau bagi ada rasa tak elok kat hati ni. Dia buang, lawan lah, buang habis sifat-sifat yang kata apa, sifat-sifat tak elok tu. Hubud dunia ke ataupun hasad ke, dia usaha buang. Makan tahun dia buang. Tak mau bagi dintah lah benda tak elok ni nanti. Sampai berapa belas tahun dah. Saya tak ingat berapa belas tahun tu, tapi boleh baca sendiri lah dalam kitab Bustanul Arifin tu. Lah kali dah habis mujahadah tu, dia kata ada lagi satu sifat payah nak keluar. Apa dia? Riak. Riak ni ketegak tu. Buh kelorok pun tak jalan ni. Ni teruk sikit. Hak ni payah sikit lah. Payah hak ni kuman yang degil lah. Kotoran yang degil. Hak ni tak tahu nak buat macam mana ni. Nak buat macam mana ni. Jadi mujahadah juga. Tambah lagi mujahadah. Tambah.
hilang riak. Hilang riak. Tak rasa dah nak tunjuk ke orang kan ibadah ke apa, tak rasa dah. Hilang terus hati dia. Bila hilang riak tu, dia keluar rumah tu, dia tengok tu dia. Mayat ni penuh mayat. Tang ni mayat. Nampak orang mati belakang. Tak nampak orang hidup lah. Nampak orang mati. Lah kali dia angkat takbir 4 kali. Mayat tu. Mayat. Lah kata Imam Nawawi, dia kata apa dalam kitab Musnad Arifin tu, kitab Imam Nawawi. Dia buat kisah tu. Imam Nawawi kata apa dahsyatnya kawan ni. Nah, dahsyat kat mana? Nah, dia sampai tahap dia nampak manusia tu mayat tu, maksud dia apa dia? Dia nampak manusia ni tak boleh bagi manfaat apa kat dia, tak boleh bagi mudarat apa kat dia, tak boleh buat apa langsung untuk dia. Nah, jadi yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat Allah, hak tu saja. Tu yang nampak kata mayat bukan boleh buat apa lah. Nah, orang pula nak kena pergi mandi dia. Kan dia bangkit mandi sendiri lah. Mandi sendiri orang mandi lari lah. Zina abang kata tak boleh buat apa lah. Tak ada apa. Nah, orang yang kena pesah dia pula tu mayat. Tu yang dia kata nampak macam mayat. Tak ada boleh bagi apa kat dia. Jadi buat apa dia nak tunjuk kat siapa? Dia nak tunjuk apa kat amalan kat siapa? Dia tu boleh bagi apa? Boleh bagi syurga, tak boleh bagi pun. Tak boleh bagi. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan bermula hakikat ini segala perangai. Dan bermula hakikat ini segala perangai. Segala perangai yang tersebut itulah. Dan jalan kelepasan. Jalan ni cara kelepasan daripada yang hinanya perangai. Cara untuk kita lepas daripada perangai hak hina tu lah. Perangai hak tak elok tadi ni, perangai hati hak tak elok tu. Dan jalan cara pada mendapat akan segala kelebihannya perangai ni, perangai yang lebih. Cara kita nak dapat perangai yang mulia, lepas tu nak lepas daripada perangai hak tak elok tu. Macam mana kita nak buat? Sesungguhnya telah menghimpun akan jalan tu, jalan kelepasan dan juga jalan pada mendapat tu. Satu lagi hakikat tu lah. Siapa yang himpun ni? Menghimpun oleh Imam Ghazali. Kena beli kitab Imam Ghazali. Kitab apa? Pada rubuk yang kedua. Pada rubuk ni pada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua tu daripada kitab Ihya. Bukan kitab Ihya lah, tengok tu. Imam Ghazali dah tulis dah macam mana kita nak dapat perangai yang elok, macam mana kita nak buang perangai-perangai hak tak elok dalam hati. Itu kitab Ihya. Besar. Kitab Ihya. Kalau tak baca Ihya pun, beli tu Sairus Salikin. Sairus Salikin kitab Jawi. Dia ada 2 jilid. Beli hak Syekh Fahmi tu, Syekh Fahmi susun siap dah tu. Tebal-tebal tu kalau Syekh Fahmi susun. Jadi tebal-tebal tu, tebal sikit macam kamus tu. Kalau beli hak lama, hak cetakan lama tu, dia macam Muniatul Musalli tu. Buat kotak macam kitab ni lah. Buat kotak tapi kitab ni dia tulisan besar. Hak tu dia halu-halu je. Aku tak boleh nak baca. Beli hak Syekh Fahmi tu. Syekh Fahmi dia tak ubah apa sangat lah. Dia tak ubah apa sangat. Cuma dia jaga tak mana aku ada jatuh, tak jatuh, dia ada jaga. Tak dia tu bagus lah. Sairus Salikin. Beli hak tu. Bacalah. Cari tengok dalam tu. Hak tu Sairus Salikin tu dia mukhtasar bagi Ihya. Ihya Imam Ghazali mula Ihya. Imam Ghazali mula dia karang Ihya. Ada bab tasawuf ni. Hak bab apa? Bab ilmu hikmah tu tak kira lah. Hak tasawuf ni mula Ihya. Hak besar. Lepas tu dah besar sangat. Payah orang nak ambil manfaat besar ni. Pekecil sikit buat mukhtasar dia.
Lepas tu hak pekecil itu pun asalnya besar lagi, pekecil lagi. Tinggallah bidayatul hidayah. Tu kecil lah, bidayatul hidayah tu kecil lah. Cuma last sekali kitab dia tu Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin tu baguslah mengaji kitab tu. Selalu yang pondok-pondok guna ni terjemahan daripada Syekh Daud lah, pengarang kitab Muniatul Musalli. Syekh Daud guna terjemah tu kena perhati kerak lah. Bahasa dia perayak mata apa semua. Bahasa payah. Bismillah. Habis tu. Jadi dia kata, tengoklah Habib Abdullah Al-Haddad kata, tengok dalam kitab Ihya lah. Rubuk yang kedua. Kalau ni ada syarah dia. Imam Zabidi. Zabid ni belah Yaman juga. Dia buat syarah bagi Ihya. Tu tak tahu berapa jilid tu. Ihya saja pun banyak lah. Hak ni syarah pula bagi Ihya. Habis tu. Maka lazimkan atas engkau dengan mengetahui akan demikian itu dan beramal akan demikian itu. Sebagai lagi. Maka lazimkan, mestikan atas engkau dengan mengetahui akan demikian itu. Demikian itu jalan tu. Jalan hak tadi, jalan kelepasan. Jalan untuk mendapat kelebihan tu. Dah tahu, tak cukup dengan tahu, dan beramal akan demikian itu. Kena beramal juga. Kalau tahu saja beli Ihya duk baca bantau aja, patut haram tak buat apa, tak jadi ke. Kalau lah Ihya tu kata, kalau payah sangat beli tu Bidayatul Hidayah, ikut jalan tu. Try tengok Bidayatul Hidayah, cukuplah. Itulah. Asal markah ni pun ada ustaz yang baca Bidayatul Hidayah tu, biasa tengok kitab tu. Tengoklah kitab tu, Bidayatul Hidayah tu. Tu jalan nak menyuci belaka tu, Bidayatul Hidayah. Tapi boleh beramal tu insya-Allah lah. Dia nak terbang lah. Habis tak ada naik Mustang lah, terbang tadi fi KL lah. Habis tu. Dan setengah daripada demikian itu nazafah pada zahir. Maka hasil ia dengan meninggal akan yang menyalahi, wallahu alam. Dan setengah daripada demikian itu.